Terima kasih sahabat saya daripada Indra Mahkota dan juga daripada Parit Buntar yang memberikan pandangan atas isu yang sama. Jawapannya mungkin ada dua. Yang pertama sekali adalah elitizam politik. Tadi disebut kita apa pun kita punya undang-undang yang dikatakan cukup, undang-undang yang dikatakan cukup kompeten untuk mengawal apa juga keadaan dalam negara kita. Tapi kita perlukan elitizam politik. Dan saya gading tadi sebut tadi bukanlah kan untuk dalam niat untuk menyindir ataupun untuk mengejek, tetapi kalau kita punya kekuatan elitizam politik yang tinggi pada waktu itu, mungkin kita tidak hilang Pulau Batu Putih. Ya, tetapi kita ada kelemahan kita pada waktu itu, antaranya tidak cukup dokumen. Dan di antara kecekapan ini sebagai balance hujah saya yang disebut oleh Profesor Datuk Nik Anwar adalah kecekapan kita dalam mendapatkan dokumen. Kita menang sipadan bukan kerana dokumen yang hebat sangat, tapi pentingnya dokumen iaitu kita dapat satu dokumen di Goa. Ini disebut di Goa, India. Hanya satu surat resit yang usang dan hampir reput tapi masih terpelihara, iaitulah peniaga-peniaga yang mencari telur penyu di Pulau Sipadan membayar cukai kepada Kesultanan Sulu pada waktu itu, yang Sabah waktu itu adalah di bawah pentadbiran Sulu. Itu saja mengikut Hakim ICJ yang membuktikan, itulah buktinya bahawa Sipadan itu milik Sabah. Sebab itu dokumen ini sangat penting. Oleh itu jangan, kalau kita alpa, saya sebut tadi bukan dalam niat untuk berperang untuk mewujudkan pertikaian wilayah kita. Saya dah sebut tadi pada presiden pertama sampai yang terakhir yang sekarang ini pun dari Filipina tidak pernah mereka menggugurkan tuntutan ke atas Sabah. Itu sangat kita perhatikan. Harus dalam menjawab soalan Indra Mahkota tadi dan Parit Buntar, kita harus ada persediaan yang cukup. Dan yang berhormat Silam juga tadi mengatakan kita perlu ada satu task force ataupun apa nama pun apa pun, kita harus ada suatu pasukan yang sentiasa menyimpan khazanah negara kita ini. Dan ya, sambungan daripada, terima kasih Datuk Yang Ketua, sambungan daripada hujah kebangkerian tadi. Saya rasa dalam isu ini kita kalah 3-1. Seri Gading kita kalah 3-1. Kita telah kalah Singapura, kita telah kalah Batu Putih, kita menang Pulau Sipadan, kita serahkan Blok M dan Blok L kepada Brunei, dan Brunei akan menuntut lagi kemungkinan Limbang, dan tak mustahil juga wilayah Iskandar juga akan tergadai kalau kita tidak jaga elok-elok. Jadi kalau dalam pertandingan ini, saya minta penjelasan kebangkerian, yang menggadaikan wilayah-wilayah kita ini ialah orang yang tidak prihatin kepada soal kedaulatan negara. Oleh sebab itulah maka mungkin dokumen-dokumen yang disebut oleh kebangkerian tadi tidak mantap, tidak cukup disimpan oleh arkib dan juga disimpan oleh kerajaan Malaysia, yang menyebabkan apabila kita pergi berdebat di ICJ kita kalah. Dan yang agak malangnya ialah kita tidak membawa pegawai yang benar-benar kompeten untuk berhadapan dengan peguam-peguam daripada negara-negara luar, yang menyebabkan akhirnya kita tewas lagi dalam mahkamah di peringkat antarabangsa. Apa pandangan kebangkerian? Terima kasih Datuk Yang Bertua dan juga sahabat saya daripada Kuala Kedah yang juga membangkitkan isu yang sama tentang bagaimana perlunya kita mendapatkan ataupun mengumpulkan dokumen-dokumen penting bagi negara. Dan saya rasa di England sendiri, di London sendiri, yang berhormat Silam juga tadi menyebut tentang harus kita juga mendapatkan dokumen-dokumen penting bagi negara yang diperjelaskan lagi oleh Yang Berhormat Kuala Kedah, tentang banyak juga dokumen-dokumen yang dalam kategori declassified, yang telah pun
diizinkan untuk kita akses dengan maklumat itu. Tapi jaga baik, ada banyak juga kalau kita baca itu menakutkan kita tentang pendedahan-pendedahan yang punya bukti tapi kena batang hidung sendiri. Sebab itu berhati-hati dengan sejarah ini. Kalau kita tidak cukup kekuatan emosi, nanti kita akan melihat bacaan-bacaan ataupun fakta-fakta itu sangat menakutkan kita. Bila dokumen itu boleh didedahkan dan boleh kita ambil. Maka dengan sebab itulah saya menyambung tentang hasrat rakan-rakan tadi. Iltizam politik itu sama ada kita mempersiapkan diri kita, ada tim, ada task force yang bersungguh, yang mengumpulkan, membuat persediaan, kita foresee, kita anticipate, kita menjangkakan apakah lagi tuntutan-tuntutan yang akan berlaku. Di samping bukanlah dalam juga nada untuk kita bertelingkah, tapi sebelum mangkatnya almarhum Tuanku Sultan Johor, Sultan Iskandar, dalam titah terakhir beliau semasa merasmikan persidangan Dun Johor, juga mengharapkan supaya negara dapat mengambil satu langkah ikhtiar untuk mendapatkan kembali Pulau Batu Putih. Sama ada itu boleh kita lakukan ataupun tidak boleh kita lakukan, tetapi saya yakin selagi mana ada wujud dunia diplomatik, selagi mana wujud pintu rundingan, selagi mana wujud ICJ, kalau kita punya dokumen-dokumen yang lebih baik mengikut pandangan peguam negara kita dan kerajaan kita, saya rasa tidak ada masalah untuk kita review kes ini di peringkat ICJ. Jadi saya suka untuk mencadangkan dan melanjutkan pemikiran baginda Tuanku Sultan Johor walaupun beliau telah mangkat, tetapi dalam nafas ini, dalam konteks ini, saya rasa perlu untuk kerajaan mengambil apa juga tindakan yang proaktif dan tidak salah dan tidak pernah bertentangan pun dengan mana-mana undang-undang di dunia ini kalau kita melakukan inisiatif tersebut. Ya, Terima kasih Bang Krian, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Apa yang diminta atau dicadangkan oleh Bang Krian itu bagus sebagai mengambil kira pandangan almarhum tuanku, supaya apa yang sudah diputuskan oleh mahkamah antarabangsa itu kalau boleh dikaji semula, dibuat rayuan ke atau macam mana. Tetapi yang lebih penting, yang lain-lain yang belum ada dokumentasi, yang mana perjanjian-perjanjiannya belum dapat kita sebagai rakyat pastikan sama ada ianya memihak kepada kita atau tidak. Contohnya pemberian blok L dan M tadi kepada Brunei, yang mana blok L dan M ini berada dalam kawasan perairan zon ekonomi eksklusif Malaysia, tetapi apabila blok yang berbentuk empat segi dua ini diserahkan kepada sebuah negara yang berdaulat sendiri, ianya memberikan suatu ruang undang-undang yang sah untuk mereka menuntut bukan sekadar kawasan mengusahakan kawasan blok L dan M itu, tetapi kawasan luar yang bermula daripada pantai sampai ke sempadan zon ekonomi eksklusif ini di bawah kuasa mereka. Jadi saya nak bertanya agak-agaknya, apakah kita boleh mendapatkan apakah perjanjian yang telah dibuat di antara kerajaan Malaysia dan Brunei, dan sampai ke manakah kelonggaran yang telah diberikan di dalam perjanjian tersebut kepada Brunei untuk membuat tuntutan. Kalau dibiarkan, kalau tidak kita lihat dan kita perbetulkan, kemungkinan kawasan EEZ kita ini pun akan kehilangan, dan oleh kerana itu dua kawasan keselamatan akan terpisah di sebelah Sabah dan sebelah Sarawak oleh satu kawasan yang dipunyai sepanjang sampai ke sempadan EEZ di tengah-tengah lautan sana itu oleh negara Brunei yang tidak ada kekuatan kapal selam, tidak ada kekuatan navy yang kuat. Jadi siapa nak menjaga kawasan keselamatan itu? Siapa nak mengendalikan urusan-urusan kalau berlakunya jenayah di kawasan perairan itu? Kerana
kita sudah tidak ada kuasa. Jadi bagaimana pandangan Kubang Krian? Betul dan terima kasih sahabat saya daripada Kuala Krai yang juga saya rasa telah membawa satu isu yang penting, yang saya rasa penyerahan blok L dan M itu pun tidak ada sepatah pun ataupun tak ada sebaris ayat pun yang dimaklumkan, khususnya kita dalam parlimen ini. Dengar-dengar dah diserahkan dan sudah tentu implikasi pada penyerahan itu juga adalah melibatkan sepadan yang sebutkan tadi, dan juga melibatkan sumber pendapatan negara yang hilang, yang ditaksirkan bagi saya dalam tempoh itu hampir 15 bilion ringgit Malaysia yang kita terpaksa kehilangan. Jadi saya rasa itu juga harus kita perhatikan dengan cermat, dan sebab itu saya minta tadi di atas isu yang sama ada bilakah paling akhir peta Malaysia ini diukur. Setelah isu-isu ini kita bangkitkan tadi, penyerahan blok L dan M, Batu Putih, kerja-kerja penambakan laut oleh Singapura, yang saya rasa perlu kita mendapat satu peta baru, yang barulah kita nampak dengan jelas tentang kedudukan, kedaulatan dan perairan dalam negara kita. Kubang Krian, sikit penjelasan. Sikit lagi penjelasan Kubang Krian. Terima kasih Datuk Ketua. Saya tak faham lah Kubang Krian. Saya benar-benar tak faham lah. Begitu mudah diserahkan blok L dan M tanpa kita bertarung di Mahkamah Antarabangsa. Jadi apa sebab khazanah minyak yang kalaulah kita serah blok L dan M ni melibatkan kerugian hampir USD 100 bilion ataupun 320 bilion, mudah serah begitu kepada Brunei tanpa bertarung. Sekurang-kurangnya kalau pun nak serah, lawanlah dulu di Mahkamah Antarabangsa. Ini mudah sangat. Yang saya rasa inilah kerajaan Barisan Nasional ni mudah serah wilayah-wilayah yang kaya kepada sumber manusia. Jadi kita minta parlimen ini dedahkan, minta supaya menteri mendedahkan. Sebab apa? Mudah sehinggalah kita tidak bertarung di Mahkamah Antarabangsa. Itu yang kita minta penjelasan. Saya tak faham lah Bang Krian, tolong bagi penjelasan. Ya, mudahnya saya memasukkan soalan ataupun ucapan Kuala Kedah itu dalam ucapan saya dan minta Yang Berhormat Menteri yang bertanggungjawab supaya menjawab isu itu secara rasmi dalam parlimen pada hari ini. Apakah sebab blok L dan M itu diserahkan dengan begitu mudah tanpa ada satu pertarungan dan pemberitahuan rasmi kepada kita sebagai ahli parlimen ini. Kemudian saya juga ingin mengambil suatu hujah yang sama tentang Pulau Pisang. Itu juga rumah api. Pulau Sialu di Batu Pahat juga rumah api. Yang kedua-dua rumah api ini, terutamanya Pulau Pisang, yang sangat nyata, juga orang ramai tak boleh. Nak berkelah pun tak boleh, Sri Gading, ya? Tak boleh. Di sekitar itu. Jadi, saya rasa ini harus kita cermati, harus kita lihat sebelum nasi menjadi bubur, sebelum sekali lagi air mata kita mengalir, ya, yang mungkin pada waktu itu ada di antara kita yang tidak ada lagi di dunia ini. Tapi saya rasa apa status terhadap pulau-pulau ini yang seharusnya kita mendapatkan penjelasan. Dan juga Datuk Yang Bertua, bila kita mengungkap kembali tentang undang-undang laut dan wilayah ini, yang saya sebut di awal adalah tentang keadilan, Law of the Sea, Convention PBB, tentang beberapa nautika wilayah laut, yang saya rasa tak perlu, yang tidak boleh saya pisahkan ucapan adalah tentang bagaimana kedudukan gas dan hasil-hasil petroleum yang selama ini menjadi tuntutan dan perjuangan rakyat dan kerajaan negeri Kelantan untuk mendapatkan hak royaltinya. Yang saya rasa ini yang saya rasa harus saya rakamkan pada petang ini melalui undang-undang ini. Jadi kalau kita mahukan satu undang-undang yang baik, undang-undang yang orang kata boleh dalam apa juga keadaan mempertahankan negara kita, tapi apa pun bagi mereka-mereka yang belajar undang-undang ini
tak boleh terpisah dengan falsafah undang-undang itu sendiri, iaitu mestilah dia end usernya atau end resultnya adalah mesti memberikan keadilan kepada mana-mana pihak yang diguna pakai undang-undang itu. Jadi tidak ada apa-apa halangan sebenarnya daripada Akta 144 yang berhormat Allahyarham Tun Razak waktu itu yang menjadi Perdana Menteri, yang menggubal, yang berhormat mulia Gua Munsang yang boleh masih lagi menjadi saksi hidup, yang membina Akta 144. Dokumen-dokumen yang kita kemukakan adalah jelas menunjukkan bahawa tidak ada halangan bagi kerajaan persekutuan mengembalikan hak royalti itu kepada kerajaan dan rakyat negeri Kelantan. Saya rasa itu menjadi satu perkara yang harus diberikan perhatian oleh pihak kerajaan. Jadi Datuk Ketua, di atas hujah itu saya mohon. Kali yang kedua yang berhormat pandang saya. Ya, selama berucap setengah jam. Sepatutnya pandang ke sini, Yang Hormat. Minta maaf, Datuk. Ini juga satu peraturan dan undang-undang, Yang Hormat. Minta maaf, Datuk. Convention yang 800 tahun. Terima kasih.